Sopan santun gadis Melayu, indah halus bahasa Melayu. Bangsa Melayu berbahasa Melayu, menjadi penyatu bangsaku padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia, semarak kasih, sekalung budi, seamirul selaku pensyarah pengucapan awam, serta rakan seperjuangan saya yang saya hormati dan sanjungi. Pada pagi yang mulia ini, saya selaku wakil kepada kumpulan 4, yaitu Ashlinda serta Melisita, bakal menyampaikan pidato bahasa Melayu Wahana Perpaduan. Sebelum kaki mengorak langkah lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato kami. Menurut Kamus Dewan, bahasa ditakrifkan sebagai sistem lambang bunyi suara. Wahana pula merupakan perantaraan. Seterusnya, perpaduan dapat didefinisikan sebagai keadaan hal berpadu. Hadirin yang dihormati, bahasa Melayu merupakan asas pembina negara dan kebudayaan masyarakat. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah mengiktirafkan dan mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara. Sebagai sebuah negara yang pusat membangun, amat wajar sekali Malaysia mempunyai satu bahasa kebangsaan kerana bahasa kebangsaan memberikan gambaran akan sesuatu negara dan bangsa. Bangsa yang bermaruah mempunyai bahasa kebangsaan sendiri, menggunakan bahasa sendiri dan bangsanya mempunyai identiti bahasa tersendiri. Oleh hal yang demikian, bahasa Melayu memainkan peranan sebagai lambang jati diri warga negara Malaysia di persada dunia. Hadirin sekalian, sejarah turut membuktikan bahasa Melayu telah diterima sebagai lingkup Franska sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 lagi. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perdagangan dan politik. Tiada bahasa lain yang dapat menandingi taraf bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi yang luas di rantau ini. Pada ketika itu, bahasa Melayu turut difahami oleh pelbagai kaum termasuk penjajah British, Portugis dan Belanda. Memandangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa komunikasi, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bagi Persekutuan Malaysia yang merdeka pada tahun 1957. Seperti yang disebut dalam Perlembagaan Negara Perkara 152, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa bagi Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia yang merdeka. Sejak itu, bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa rasmi di semua agensi kerajaan termasuk di mahkamah. Jelas sekali bahawa bahasa Melayu adalah satu bahasa utama bagi mencapai matlamat perpaduan. Hadirin dan hadirat sekalian, selain itu, bahasa Melayu turut berperanan sebagai bahasa perpaduan. Perpaduan sangatlah penting dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Tanpa perpaduan, negara akan kucar-kacir dan musnahlah sebuah kedaulatan. Di Malaysia ini terdapat 3 kaum utama, iaitu Cina, Melayu dan India. Kaum Melayu merupakan penduduk asal Malaysia dan mempunyai penduduk yang melebihi 50% daripada keseluruhan warga negara di sini. Oleh sebab itu, bahasa Melayu telah dipilih berdasarkan majoriti kaum penduduk. Bahasa ini wajib diketahui oleh setiap kaum kerana bahasa ini menjadi bahasa utama dalam konteks hubungan antara kaum. Bagi merealisasikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan agensi perpaduan negara, Penyata Razak dijadikan sebagai asas ordiran pelajaran 1557. Menurut penyata itu, bahasa dan pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman perpaduan kaum oleh penduduk yang berbilang kaum. Oleh hal demikian,
penduduk di negara bangsa Malaysia ini perlulah dengan penuh keyakinan apabila menggunakan bahasa Melayu untuk memartabatkan bahasa ini di pesada antara bangsa. Hadirin sekalian, tidak dapat dinafikan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berperanan sebagai wahana politik dalam menentukan kualiti penggunaan bahasa negara bangsanya. Bahasa yang dapat membina negara bahasa seharusnya dapat juga melahirkan penggunaan bahasa yang berkualiti, berkuasa, dan berketerampilan. Maka, lebih banyak kumpulan penutur yang berkuasa dalam penggunaan bahasa Melayu. Mereka ini terdiri daripada ahli politik, ahli korporat dan ahli profesional, pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta, pelajar sekolah rendah dan menengah, serta ahli masyarakat. Kehadiran kumpulan ini dapat menambahkan serta semua bahasa itu dengan terancang dan meliputi pelbagai bidang. Bahasa Melayu yang mampu menjadi teras perpaduan bangsa Malaysia. Bahasa Melayu yang dapat digunakan secara bersama dan meluas. Bahasa juga melambangkan jati diri sesuatu bangsa. Pembudayaan bahasa Melayu haruslah diamalkan secara berterusan. Seperti yang kita lihat dan dengar pada masa kini, bahasa Rojak telah dijadikan bahasa rasmi, terutamanya dalam kalangan remaja. Contohnya, I nak pergi makan awak. Aku nak stres betul dengan Denny. Inilah yang dikatakan pandai meniru tetapi tidak menulis. Inilah juga kerja yang memalukan bangsa. Sudahkah kita betul-betul menggeledah kamus bahasa ibunda sebelum ini? Tepuk dada, tanya selera. Sudah sampai masanya semua pengiklanan dalam negara ini menggunakan bahasa Melayu dengan betul dari aspek kumnahu bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya mengakhiri pidato saya ingin menegaskan bahwa bahasa Melayu amat penting bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Perpaduan rakyat dapat menjamin keamanan dan keharmonian hidup. Seterusnya dapat merealisasikan wawasan negara. Rakyat Malaysia perlu sadar bahasa bersatu Malaysia akan teguh, bercerai Malaysia akan roboh. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.